السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam pengajian kitab Umdatul Ahkam, dan kita sekarang dalam kitab Siyam, iaitu kitab puasa, kitab Siyam. Hari ini kita akan sambung hadis 179, dalam kitab Syekh Al-Bassam ni 175. قال المؤلف رحمه الله تعالى، berkata penulis rahimahullah taala, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. Al-Bukhari wa Muslim. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhuma, kerana dia dan ayahnya adalah sahabat. Qal, berkata, sami'tu Rasulullah, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuh, jika kamu semua melihatnya. Jangan kata kamu saja. Kita akan tengok nanti dia ada signifikan dari segi hukum tu. Dia kata jika kamu semua melihatnya. Sebab dia tum ni. Idza ra'aitumuhu fasumu, maka berpuasalah. Iaitu hilal di sini ialah hilal Ramadan. Wa idza ra'aitumuhu, bila kamu semua, sekali lagi kamu semua melihatnya tu kali ini melihat hilal Syawal, maka berbukalah. Apabila kalian terhalang oleh awan yang tebal, pasal melihat anak bulan, maka perkirakanlah jumlahnya. Faqduru lah, maka kirakanlah jumlahnya. Buatlah takdir. Nanti kita akan tengok apa maksud dia. Hadis ni secara umumnya iaitu ahkam syar'i syarif tubna 'ala al-asl. Itu hukum syarak itu dibina di atas hukum asal. Maksudnya apa? Kita ni bila kita tanya apa hukum sesuatu, kita mesti tengok hukum asal. Kita jangan tengok hukum datang. Contohnya dalam hukum Allah, saya kata apa hukum orang lelaki melihat aurat wanita. Kita akan cakap yang asal dulu. Hukumnya tidak dibenarkan lelaki melihat aurat orang perempuan. Nabi kata la yanzuru rajul ila aurati akhihi. Maksudnya seorang lelaki tak boleh lihat aurat orang lelaki lain. Kalau lihat aurat lelaki lain pun tak boleh, lihat aurat perempuan pun lagilah tak boleh. Kemudian barulah kita akan bawa hukum yang kemudian, hukum yang mendatang. Contohnya, katakanlah doktor. Apa hukum doktor melihat pesakitnya yang bukan mahram? Maka kita kata hukum dia harus darurat. Kerana darurat, maka dia dibenarkan untuk melihatnya. Kita akan kata hukum asalnya boleh untuk doktor melihat. Tak, kita akan sebut hukum asal tak boleh. Hukum asal tidak boleh. Apa hukum makan khinzir? Asalnya tak boleh. Betul, kita kata hukum dibina di atas asal, kata Syekh kat sini. Fala ya'dilu anhu illa biyaqin. Tak boleh kita tengok pada yang asal, dalil yang asal, melainkan dengan yakin. Begitu juga asalnya bulan. Kalau kata kita melihat anak bulan pada 29 hari bulan kan, maka asalnya ada lagi tak Sya'ban pada 30 hari bulan? Asalnya ada.
Sehinggalah ada bukti yang yakin nak mengatakan bahawa esok itu ialah Ramadan. Dia kata Syekh sini, dia kata wa min dhalika anna al-asla baqa'u Sya'ban. Asalnya kekalnya Sya'ban. Wa anna dhimmata bari'atun min wujub as-siyam. Maka kewajipan itu terlepas daripada wajib berpuasa, atau celaan untuk tidak berpuasa itu terlepas. So kita masih lagi dalam Sya'ban. Madama anna Sya'ban lam takmul iddatahu 30 yawman. Ataupun selagi mana lam tukmil iddatahu, selagi mana bulan Sya'ban itu tidak menyempurnakan 30 hari. Sebab apa? Sebab tak nampak anak bulan. Maka tak boleh kata kita dah keluar daripada Sya'ban melainkan dengan biyaqin. Sebab tu dalam kaedah fiqh asalnya ila baqa' makan ala makan. Kita kekalkan di atas sesuatu keadaan dia yang asal. Okey. Faya'lam annahu intaha. Bila dah habis 30 hari barulah fayu'lam annahu intaha, dah habis. Aw yara, atau nampak hilal Ramadan, fayu'lam annahu dakhal, maka diketahui bahawa bulan itu pun dah masuk. Walidha fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ta siyam syahr Ramadan wa fitrahu bi ru'yatillah. Maksudnya Nabi mengikat puasanya bulan Ramadan dan kita tamat bulan Ramadan, iaitu dia punya fiturnya, iftarnya dengan anak bulan. Dia dengan melihat anak bulan, melihat anak bulan. Fa in kana hunaka mani' min ghaimin, kalau di sana ada penghalang untuk melihat anak bulan, sama ada awan yang tebal atau hujan atau seumpama dengannya, amarahum an yaqduru hisabahum, maka Nabi SAW perintahkan kita semua untuk menghitungnya, memperkirakan jumlah. Dan menghitungkan jumlahnya itu maksud dia ialah ayatimu, iaitu menyempurnakan. Jadi maksud perkirakanlah jumlahnya kat sini, kat sini kita kena faham. Maksud perkirakanlah jumlahnya sini adalah apa dia? Iaitu kita lengkapkan jumlah bulan Sya'ban tu 30. Thumma yasumu. Dan inilah terbinanya kaedah baqa'u makana ala makan, mengekalkan apa di atas apa yang asalnya. Okey. Kemudian ulama pun berbeza pendapat lah. Berbeza pendapat ulama dalam hukum puasa siyam yaumul thalathin, puasa pada hari ke-30 pada bulan Sya'ban. Kalau ada awan apa seumpama dengannya, maka boleh tak kita puasa pada hari ke-30 tu? Okey. Fi hukm siyam yaum al-thalathina min Sya'ban. Apakah boleh puasa pada hari ke-30 pada bulan Sya'ban? Idza kana fihi maghibul hilal ghaimun. Kalau pada malam itu ada awan. Masyhur dalam mazhab Ahmad, dan ini juga ramai di kalangan anak-anak muridnya, wa huwa wujubu shaumuhu min babi dhanni wal ihtiyat. Kalau mazhab Ahmad kata kena puasa pada hari tersebut, dan dalam bab zan wal ihtiyat, bab berjaga-jaga. Nampak beza. Kat sini mazhab Ahmad beza dengan mazhab jumhur. Dia kata pada hari 30 tu kena puasa. So apa? Kerana mereka mentafsirkan faqduru lahu, maka hitungkanlah jumlahnya, iaitu dayyiqu ala Sya'ban, iaitu sempitkan Sya'ban. Dia tafsirkan faqduru itu dengan dayyiqu, sempitkan. Kan seperti mana dalam Quran, wa qudira alaihi rizqahu, wa qudira alaihi rizqahu, disempitkan hartanya. Fa yaqulu rabbi ahanan, fa qadara alaihi rizqahu, faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Faqadara maksudnya apa? Ditahan rezekinya, maksudnya disempitkan. Mazhab Ahmad kata maksudnya
bila tak nampak anak bulan, esok tu kira bulan. Kerana awan, bukan tak nampak anak bulan sebab terang, bukan. Yang ni kalau terhalang disebabkan awan. Bukan sebab memang tak nampak memang tak puasa. Jangan silap faham mazhab Ahmad ni. Kalau tak nampak memang tak puasa. Yang ni kalau dia tak nampak kerana ada awan yang tebal ataupun hujan ataupun seumpama dengannya. وهذه الرواية الإمام من المفرد وهي مروية من جملة من الصحابة منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وأسماء. Yang ini juga pendapat sebahagian sahabat seperti Abu Hurairah, Ibnu Umar, Aisyah dan Asma. Ini bukannya pendapat calang-calang juga ya tuan-tuan. Nanti kita tengok mazhab ni kita kena hormat. Adapun jumhur ulama kata di kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah annahu la yajib shaumuhu, kan, walau shamahu an Ramadan lam yujzi'hu. Tak sah puasa tersebut, tak masuk dalam bulan Ramadan. Dan inilah pendapat ini juga dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Cuma kat sini Syekh Bassam kata sebahagian ulama Hanabilah dia kata mereka petikaikan riwayat ini daripada Imam Ahmad secara sharih, secara jelas. Dia kata sebenarnya tak ada pun riwayat yang jelas daripada Imam Ahmad berkenaan dengan masalah ini. Naam. Kenapa? Sebab dalil yang ada ni terlampau jelas. Hadis yang kita baca ni, faqduru lahu, kan, maka perhitungkanlah jumlahnya. Kalau kita kata maksudnya sempitkan, dia akan bertentangan pula dengan satu lagi riwayat Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi kata apa? Sumu li ru'yatihi. Berpuasalah bila kamu nampak anak bulan. Wa aftiru li ru'yatihi. Dan berbukalah bila kamu nampaknya. Fa in ghumma alaikum. Kalaulah kamu ni diblok, dilindungi, tak nampak, fa akmilu iddata Sya'ban, maka sempurnakan jumlah hari Sya'ban itu 30 hari. Jadi tafsiran faqduru tadi, perkirakanlah jumlah dengan maksud sempitkannya, maka jadikan dia 29, itu bertentangan dengan lafaz hadis yang datang dalam Bukhari dan Muslim yang mengatakan faqduru itu maksudnya lengkapkan Sya'ban itu 30 hari. Okey. Atas dasar inilah Al-Imam Ibn Qayyim juga menyokong pendapat jumhur, walaupun Ibn Qayyim mazhab Hanbali, wa radda ghairahu, dan membantah pendapat-pendapat yang lain, wa bayyana annahu lam yathbut an ahadin min as-sahabah qaulun sarih. Dan Imam Ibn Qayyim bahkan dia tahqiq lagi, dia kata riwayat yang kata Ibnu Umar, Abu Hurairah kata macam tu tak sarih, tak jelas. Mereka daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kerana mazhab Ibnu Umar kita tahu, kita sebut bahkan dalam masalah wudu, ila mazhabnya ihtiyatun syadid, bab berjaga-jaga yang syadid. Ibnu Umar kata mata pun kena basuh kalau ambil wudu. Ihtiyat, mazhab Ibnu Umar ni mazhab ihtiyatun syadid. Ini kata Syekh Al-Bassam lah, tanpa kita tahqiq lah masalah ni. Mungkin ada pendapat lain ulama yang bantah apa yang disebut oleh Syekh Al-Bassam ni. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga membantah orang yang kata ini pendapat Ahmad. Syekhul Islam Ibn Taymiyah juga membantah ini pendapat Ahmad. Dia kata, wa dzakara Syekhul Islam Ibn Taymiyah anna ijaba sawmi yawmi syakki la aslalah. Dan telah Syekhul Islam berkata bahawa mewajibkan puasa pada hari Syak ini tidak ada asal baginya dalam pendapat Imam Ahmad. Tidak ada maksudnya. Wala kalam ahadun wala kalamu ahadin min ashabi. Dan juga bukan juga kalam pendapat-pendapat daripada seorang pun daripada sahabatnya, iaitu anak-anak muridnya. Wa in kana ba'dhum qad i'taqada anna min madhhabi ijabu shaum. Walaupun ada sebahagiannya yang menyangka atau beriktikad bahawa wajibnya puasa pada hari yang mana tak nampak anak bulan kerana awan tadi. Wa madhhabus sharih al-mansus alaihi wa huwa jawaz fitrah. Kata Syekhul Islam, bahkan madhab Ahmad yang jelas
yang sharih, maka boleh berpuasa pada hari tersebut. Wa jawazu shaumuhu wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa madhhabu kathirun min as-sahabati wa tabi'in. Dan inilah pendapat mazhab Abu Hanifah, sahabat dan jumhur, kerana wa usul syariah kullaha mustaqarrah ala anna al-ikhtiyar laysa biwajibin wala muharram. Sebab apa? Sebab kaedah syarak, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bab ikhtiyar berjaga-jaga ni tak juga wajib, tak juga muharram. Okey, selesai masalah tu. Jadi kesimpulannya, kalau tak nampak anak bulan pun, kita kena, kita tak boleh puasa pada hari esoknya. Kita kena lengkapkan Syaban 30 hari. Dan isu ni kita bincangkan pada kuliah lepas. Katakanlah kalau seorang tu nampak, dia nampak jelas dan dia seorang yang dipercayai, namun apa dia, dia bukanlah ahli untuk menjadi saksi. Bukan ahli maksudnya dia hamba, atau dia kanak-kanak, atau dia wanita, atau dia orang yang tak adil, dia orang yang ahli maksiat contohnya, atau orang kafir. Kata saya nampak anak bulan, maka tak wajib juga puasa. Tak wajib juga puasa. Okey. Dia mesti syarat, dia mesti yang nampak tu ialah orang yang cukup syarat. Cukup syarat dia apa? Muslim, aqil, baligh, adil. Dan dia lebih syadid dalam masalah lain. Masalah lain perempuan boleh jadi saksi. Kalau dua orang perempuan boleh jadi saksi contohnya. Dalam masalah lain tak boleh. Dalam masalah puasa Ramadan, perempuan tidak boleh menjadi saksi. Dia, masa kalau dia nampak pun, dia tidak diiktibarkan pendapatnya. Okey. Okey, bagaimana pula kalau anak bulan tu nampak di sebuah negeri tapi tak nampak di negeri yang lain? Apakah wajib negeri lain juga berpuasa? Fal masyhur anil Imam Ahmad wa atba'ihi, dan masyhur dari Imam Ahmad dan pengikut-pengikutnya, wujubu saumi ala umumil muslimin fi aqtaril ard. Wajib berpuasa sekalian orang dalam negeri tersebut. Lianna Ramadan thabata dukhuluhu, telah sabit masuknya, wa thabatat ahkamuh, dan bila sabit masuklah bulan Ramadan, maka sabitlah hukumnya, maksudnya kenalah puasa. Dan ini juga pendapat mufradat mazhabul Ahmad. Ini maksudnya pendapat Ahmad yang tak sama dengan mazhab-mazhab lain. Ada mazhab jumhur, wa zahaba ba'dhum ila adami wujubihi, maka tak wajib, maka ikut negeri masing-masing. Wa huwa mazhabul Qasim bin Ahmad wa Salim bin Abdullah wa Ishaq. Maksudnya kalau lah matalik dia berbeza. Kalau matalik maksudnya terbitnya matahari tu berbeza-beza, terbitnya bulan tu beza-beza, negeri tu matalik yang berbeza-beza. Contohnya kita Malaysia dengan Jepun, matalik beza. Bila kita matalik beza, maka berbeza pun tak ada masalah. Ketika Thailand nampak, kita tak nampak, matalik kita beza. Lepas itulah kat sini sabit dalam satu riwayat daripada Quraib, dia kata qadimtu Syam, aku masuk Syam, wastahalla Ramadan, masuklah bulan Ramadan, dan aku masuk dekat Syam. Fara'ayna al-hilal lailatul Jum'ah, aku nampak anak bulan pada malam Jumaat. Thumma qadimtu al-Madinata, kemudian aku masuk Madinah lepas tu. Fi akhir syahr, pada akhir bulan Ramadan lah. Bila masuk Ramadan tadi, dia nampak anak bulan. Dia masuk Syam tadi, dia nampak anak bulan. Masa tu anak bulan baru nak muncul. Kerana dia pun masuk lah, dia nampak anak bulan masa dekat Syam pada malam Jumaat. Fas'alani Ibn Abbas, maka di akhir bulan tu aku pun pergilah ke Madinah. Fas'alani Ibn Abbas, maka Ibn Abbas pun tanya,
Dia sampai ke Madinah, Ibnu Abbas tanya, adakah, kemudian thumma dzakara hilal, kemudian dia disebut pasal nampak anak bulan. Faqala mata ra'aitumul hilal, Ibnu Abbas tanya, bila kamu nampak anak bulan? Maka kami nampak pada malam. Fa akhbartu faqala lakinna ra'ainahu lailatul sabt. Hmm. Lakinna ra'ainahu lailatul sabt. Tapi kami nampaknya pada malam Sabtu. Maksudnya nampak tak beza. Dekat Madinah nampak malam Sabtu. Dekat dekat mana? Dekat Syam nampak malam Jumaat. Hmm. فلا نزال فلا نزال نصوم حتى تكمل الثلاثين أو نراه. Kami pun puasalah sampai kami lengkapkan 30 hari. Maka fakultu alla taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamah. Hmm. Kes ni macam, sorry, bukan masuk Ramadan, nak keluar Ramadan. Masa tu aku sampai dekat Syam. Sorry, aku sampai dekat Syam, kata Quraib. Aku sampai dekat Syam masa tu Ramadan dah nak habis dah. Kemudian kami pun nampak anak anak bulan Syawal pada malam Jumaat. Kemudian dia pun pergi Madinah. Sampai Madinah, mereka nampak anak bulan pada malam Sabtu. Maka dia pun puasa lah, habiskan sampai hari Jumaat tu puasa lah. Orang dekat Syam hari Jumaat dah raya. Orang dekat Madinah hari Jumaat tak raya lagi. Maka Ibn Abbas kata kami puasa sampai habis. Sampai 30 hari. Okay. Lakin ra'ainahu lailatul sabt. Kami nampak pada malam Sabtu, nampak lambat sehari. Syam dengan Madinah. Faqultu alla taktafi bi ru'yati Muawiyah wa siyamu. Maka tak cukup ke? Tak boleh, tak ni ke? Uh, maka kita kata tak cukup, masih tak cukup ke kalau kita pakai, tak boleh ke kalau kita pakai je apa yang Muawiyah pakai? Muawiyah ni maksud dekat Syam lah. Muawiyah ni maksud dekat Syam lah. Quran maksud Syam tadi kan? Maka kata kata Ibnu Abbas, la hakadha amarana Rasulullah SAW. Begini Rasulullah SAW telah perintahkan kita, iaitu apa dia? Untuk ikut anak bulan berdasarkan tempat masing-masing. Kalau tak jadi isu, kalau kita kata orang Thailand nampak anak bulan, kita tak nampak. Kita nampak lewat. Tak apa, terima. Matalik berbeza-beza. Matalik kita berbeza-beza. Okey, tak ada isu pun sebenarnya. Masalahnya ialah bila dalam satu negeri tu ada pelbagai kita kata organisasi Islam macam dilakukan Indonesia. Muhammadiyah kata nampak, lalu mereka pun kata raya, katakanlah nampak anak Syawal, kita raya esok. Kemudian Nahdlatul Ulama kata tak nampak. Dah mulalah bertemu. Kami nampak, awak tak nampak, kamu nampak, kami tak nampak. Kan ini masalah besar. Yang ini menyebabkan perpecahan umat Islam. Sebab banyak masyayikh kata, dia kata perpecahan itu haram. Perpecahan itu adalah haram. Maka kita ikut. Nabi kata, idza ra'aitumuhu, kamu semua nampak. Okey. Lepas tu kat sini Imam Syafi'i rahimahullah, dalam pendapat masyhur ni dia tafsir. Dia kata ini ikhtalafatil matali'. Falikulli qaum hukmu matla'ihim. Dia kata setiap orang ada tempat matahari terbit dia dan bulan terbit dia. Maka setiap orang tengok anak bulan masing-masing. Wa ini tafaqatil matali'. Tapi kalau sekali dalam Malaysia macam Kuala Lumpur dengan macam Selangor, ini sekali, matali' ni sekali. Fa hukmuhum wahidun fi siyam wal iftar. Maka hukum mereka sama. Wa hadha ikhtiyar Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Okey. Sebahagiannya
dia kata nak khilaf maksudnya ulama dia sebab nak berbeza matalik ni kan akan menyebabkan berapa jarak jauh beza tu Ustaz. Ha, nak menetapkan jauh tu jarak berapa jarak dia. Dekat sini satu ulama namanya Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab Al-Marakishi daripada Marrakesh. Dalam kitab dia Al-Azm Az-Zullal fi Mabahith Ru'yat Al-Hilal, dia kata idza kana al-bu'du bain al-baladaini, bila jarak antara dua negeri itu aqallu min 2226 kilometer, bila jarak dia kurang dari 2000 kilometer, fahilaluha wahid wa in kana akthar fala. Kat sini ijtihad dia kata 2000 kilometer. 2000 kilometer tu jauh juga tu. 2000 kilometer boleh tahan juga. Jauh 2000 kilometer ni. Maksudnya dia kata satu matalik tu 2000 kilometer. Wallahu ta'ala alam bissawab. Saya lebih selesa ambil pendapat kata kita ikut negeri masing-masing. Kita ikut negeri masing-masing, ahlul halli wal aqdi, ikut mufti negeri masing-masing, mana yang dia nampak dan dia tentukan. Ni kalau kes tak nampak lah ni. Kalau kes tak nampak, kita bolehlah pakai ijtihad kita pakai. Kes tak nampak, kalau kes tak ada pemerintah Islam. Kata kalau kita duduk kat Chile lah. Tahu Chile tak? Negeri Chile ke? Kita duduk dekat kutub utara ke, yang tak ada organisasi Islam ke semua. Maka ketika itu kita ijtihad lah. Kalau nak pakai kaedah matalik ni pun, iaitu 2200 km, jarak jauh tu 2200 km tu. Jadi wallahu alam, boleh kita anggap dia matalik yang berbeza. Wallahu alam bissawab. Okey. Tapi macam nak selesaikan isu ni, kita kata kita ikutlah kita punya wali al-amr. Wali al-amr dia ada dia punya badan dia yang dipercayai, iaitu Jabatan Falak, Jabatan Ilmu Falak. Setiap jabatan mufti ada, dan mereka akan melihat anak bulan dan mereka akan tetapkanlah nampak ataupun tak nampak. Wallahu ta'ala alam bissawab. Kita nak timbulkan isu, kita nak menyatukan umat Islam sebagaimana di atas landasan syarak yang benar. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis 179 ni, pengajaran dia pertama, puasa Ramadan itu bergantung kepada penglihatan manusia atau ba'dhumul hilal, mesti lihat. Okey. Wa Ibn Daqiq Al-Aid ta'liq, dia ada komentar. Dia membantah orang yang kata boleh pakai hisab, pakar bintang. Sebab itulah kata San'ani, kalau sekadar melihat kepada kiraan ahli bintang, maka nescaya ramailah yang tak berpuasa. Dan syarak ini mudah. Jadi kita alhamdulillah kat Malaysia ini, kita pakai ru'yah dan juga hisab. Cantik Malaysia. Kita tengok saja anak bulan. Sebab tu baru-baru ni kan, bila orang tengok dalam kalender kata raya sekian-sekian tarikh, raya tahun ni ke raya tahun lepas? Tak sebab saya raya tahun lepas kan, ingat lagi tak? Raya tahun lepas. Lepas tu rupa-rupa bila tak nak bulan nampak. Dan alhamdulillah pejabat-pejabat mufti Malaysia masa tu, dia memegang kepada pendapat, dia pegang kepada asalnya mesti ru'yah, mesti nampak. Walaupun hisabnya kat dalam kalender kata lagi 2 hari. Tapi bila tengok anak bulan nampak, maka tak pakai hisab sebab asal ni mesti ru'yah. Cantik. Hisab ni boleh pakai, tapi hisab ni hanya boleh untuk bantu saja. Bukan dia asal. Asalnya ru'yah. Ru'yah. Asal mesti tengok anak bulan tu. Islam ni dibina atas kaedah yang mudah. Tengok anak bulan. Kau tak nampak anak bulan, hisab. Kira 30 hari. Wa kadzalika fitr mu'allaqun bidzalik, itu juga dengan berbuka, iaitu maksudnya Syawal juga, mesti melihat anak bulan. Annahu in lam yura al-hilalu lam yasumu illa bi takmili Sya'ban 30 yawman. Dan sebenarnya kalau tak nampak anak bulan, jelas kita puasa lengkapkan 30 hari. Dan wa kadzalika lam yuftiru illa bi takmil Ramadan 30 yawman. Kalau tak nampak anak bulan Syawal, maka janganlah dia berhenti berpuasa. Itu berbuka ni maksudnya ialah
masuk bulan Syawal, melainkan nampak anak bulan yang jelas. Hadis juga menunjukkan bahawa kalau ada awan yang tebal yang tak nampak, maka sempurnakanlah puasa itu 30 hari Syaban itu 30 hari. Dan ini pendapat jumhurul al-ulama. Dan ahlul hadis semua mengatakan bahawa faqduru, dan hitung, perkirakanlah jumlahnya ini, iaitu sempurnakan Syaban, bukan seperti yang disebut oleh sebahagiannya mengatakan bahawa sempitkanlah Syaban. Wallahu ta'ala. Dan hadis juga menunjukkan bahawa apa dia, tidak dianggap hari syak kalau memang semua sepakat memang tak nampak. Hari syak ni di sisi Syafi'iyah apa dia, hari di mana orang duk kata-kata nampak tak nampak, nampak tak nampak, baru kata namanya hari syak. Tapi kalau memang confirm tak nampak, itu tak dinamakan hari syak. Itu tak dinamakan hari syak. Mana boleh kita puasa pada 30 Syaban tadi. Puasa sunat boleh ke? Puasa sunat tadi kita sebut dilarang lah dalam mazhab Syafi'i, makruh, dilarang puasa lepas 15 Syaban. Naam. Barakallahu fikum. Itu pula hadis yang seterusnya. Hadis 180, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fi as-sahuri barakah. Kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah kalian, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Hadis ini jelas tasahharu, bersahurlah, sesungguhnya pada sahur itu ada barakah. Pertama sekali yang masuk sahur ni daripada kata sahara, iaitu benda yang dibuat pada waktu malam ketika orang tidur, ketika orang tak nampak. Sebab itulah sihir itu dipanggil sihir, sebab dia pun pada benda yang orang tak nampak. Nampak tak? Sihir, sahur. Nampak tak? Dia ada 3 huruf yang sama. Ada huruf sin, ada huruf ha, ada huruf ra. Kata sahara, sahara maksudnya ialah benda yang tak nampak, tersembunyi. Sebab itulah sahur ialah waktu di mana orang tersembunyi, orang tak nampak. Itulah waktu sahur. Dan waktu sahur ni Nabi SAW dalam hadis Nabi menyuruh kita untuk bersahur, iaitu huwal aqlu. Dan masuk sini, okey, kita ada suhur dan ada sahur. Ada suhur, kita ada sahur. Macam wudu dengan wudu. Kalau suhur, perbuatan makan sahur tu. Kalau suhur, perbuatan makan sahur. Kalau sahur, iaitu apa dia? Waktu ataupun makanan tersebut. Okay, makanan tersebut. Jadi sahur iaitu ialah makanan dan minuman pada waktu sahur minum. Dan isti'adan al-siyam, dia untuk menyiapkan diri untuk berpuasa. Wa yadhkuru al-hikmah al-ihlafiyah wa hiya hulul barakah. Dan hikmahnya ialah supaya adanya barakah. Barakah ni maksudnya apa? Barakah ni iaitu banyaknya kebaikan sama ada di dunia dan di akhirat. Apa barakah sahur? Barakah sahur ni banyaklah para ulama sebut. Barakah sahur ni kalau kita baca Syekh Bassam ni, dia kata ma yahsul bihi minal i'anati ala ta'atillah ta'ala. Pertama, dapat bantu untuk dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kan sesungguhnya orang yang lapar dan haus itu dia akan malas untuk beribadah. Dan di antara barakah sahur juga iaitu bila dia puasa, dia tidak akan bosan untuk nak mengulang lagi puasa. Dan kalau dia tak sahur, puasa lama-lama tak tahan. Lama-lama dia tak tahan, nanti dia tak nak lagi dah. Susah, seksa puasa ni. Jadi bila ada sahur ni, dia ada seronok kan. Bila kita ada sahur, bila ada berbuka, menimbulkan keseronokan pada orang yang berpuasa. Khilafan liman lam yatasahar fa innahu yajidu harajan wa masyaqqatan yathqulani alaihi al-'audati ilaihi. Bila tak sahur, dia akan menyebabkan dia menghadapi kesukaran berat dan menyebabkan dia rasa tak nak puasa lagi dah lepas tu. Dan di antara barakah sahur juga thawabul hasil min mutaba'ati rasul. Antara barakah sahur lagi iaitu dapat pahala kerana mutaba'ah rasul, kerana ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara barakahnya lagi iaitu mutasahhir yaqum fi akhir lail. Orang yang sahur ni dia bangun pada akhir malam. Dan bila akhir malam itu waktu doa mustajab. Dan bila doa mustajab, maka dia pun dan dia boleh qiyamul lail, dan dia boleh berdoa, dan dia boleh istighfar pada waktu tersebut. Wabil asharihum yastaghfirun, kata Allah Al-Quran, iaitu mereka ini wabil ashar, pada waktu sahur mereka itu yastaghfirun, mereka itu beristighfar.
Dalil bahawa apa dia? Dalil bahawa waktu sahur ni barakah. Okey. Sebab itulah apa lagi yang kemudian menyebabkan kita bersemangat lagi untuk solat subuh. Betul tak? Bila kita tengok pada bulan Ramadan, subuh tu banyak jemaah ramai. Sebab apa? Sebab barakahnya sahur. Barakahnya sahur. Jadi banyak barakah sahur. Bangun pada waktu malam, pada waktu mustajab doa. Allah Subhanahu Wa Taala paling rapat dengan hamba-Nya pada 1/3 akhir malam. Yang kedua, dia makan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Makan kerana Allah. Yang keempat, yang seterusnya dia bangun daripada tidurnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Maka termasuk juga orang yang bangun untuk apa? Untuk mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pada sahur ni banyak sangat barakah. Dan antara lagi kata Syekh sini ialah ibadah. Bayangkan makan itu pun ibadah. Idza nawa bihi al-isti'anatu ala ta'atillah, bila dia berniat untuk makan tu untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi lah barakah-barakah sahur. Dan tuan boleh tanya pakar-pakar pemakanan, lihat betapa banyaknya kebaikannya bila kita bangun sahur. Apa yang kita boleh ambil daripada hadis ni kesimpulannya? Cumanya dari segi fiqhnya, bila waktu sahur ni dia mesti lepas tengah malam. Dia tak boleh waktu sebelum tengah malam tu tak kira sahur. Dan dia waktu yang paling afdal ialah paling dekat sekali ketika nak apa? Nak berbuka. Paling afdal sekali ketika hampir nak buka pula, nak dekat subuh. Waktu paling afdal ialah paling hujung sekali tu, iaitu yang paling afdal. Lagi dekat nak azan itu lagi afdal. Iaitu kadarnya sekitar 20 minit, 15 minit sebelum subuh. Itu yang paling afdal untuk kita bersahur. Lagi awal lagi kurang afdal. Apa yang orang buat makan malam supper tu, itu tak dianggap sebagai sahur. Morih. Orang kata morih. Saya dah sahur dah. Kan? Orang Melayu panggil morih kan. Morih. Makan lepas main tarawih tu. Adakah itu sahur? Itu tak dikira sahur. Itu tak dikira sebagai sahur. Okey. Istihbabus sahur wa imtithal al-amr syar'i bi fi'li. Hadis ni galakkan untuk kita bersahur dan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Okey. Lamma yahsul fihi min al-barakah fala yanbaghi tarkuhu. Maka lima yahsulu fihi min al-barakah, bila padanya ada barakah, maka tak sepatutnya kita tinggalkan. Wal barakatu tahmilu 'ala al-fi'li wa 'ala al-mutasahhir bih. Barakah itu pada orang yang pada perbuatan tu dan juga pada apakah makanan yang dimakan. Wala ba'da hadha min babil haml lafzi wal wahid al ma'nain mukhtalifan wa inma yustafadu min sighati al-fath wal dhamm. Sahur wa sahur. Zahir al-amr wujub. Okey, kalau kita tengok ustaz, bukankah ini perintah Nabi? Tasahharu, bila perintah maka wajib. Maka zahir hadis ini nampak macam wajib, tapi sabit bahawa Nabi SAW melakukan puasa wisal. Nabi melakukan puasa wisal, iaitu Nabi sambung terus. Bila Nabi puasa wisal, kan Nabi kata, sesungguhnya aku diberi makan oleh Allah dan diberi minum. Diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sabitnya Nabi melakukan wisal, itu Nabi tak sahur dan tak buka, maka dalil bahawa hadis ini bukan lagi wajib, hadis ini menjadi sunat. Okey. Sebahagian poin yang keempat ni kata Syekh Al-Bassam, bukan saya sebut ini, bukan saya yang bawa. Ini Syekh Bassam sebut. Abdul Rahman Nasir Al-Bassam. Abdul Rahman Al-Bassam. Abdul Nasir Al-Rahman Al-Bassam. Ini satu batch dengan Syekh Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata yara as-sufiyah. Sebahagian orang sufi mengatakan bahawa, berpendapat bahawa waktu ambil sahur itu sama dengan waktu iftar. وهذا مخل بالحكمة من الصوم وهي كسر الشهوتين الطعام والنكاح. Dan ini pendapat ini tak betul. Iaitu ini mukhil, dia mencacatkan hikmah berpuasa, iaitu untuk mematahkan syahwat.
makan dan syahwat untuk berjima. Wala yumkinu dhalika illa bitaqlil ghidha. Jadi maksudnya kita kena makan sikit masa sahur. Wa ajaba alaihim al-akharun بأن حكمة الصوم ليست منوطة بتقليل الطعام والشراب بل بامتثال أمر الله. Jadi jawab balik al-akharin bi anna hikmat as-sawm laysat bi manutun bi taqlid ta'am. Dia jawab balik bukanlah isunya pada bab makanan itu sikit ataupun banyak, tapi pada melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Orang sufi ni anggap bahawa tak boleh kita makan lama-lama masa sahur. Kita kena makan sekejap je. Sebab apa? Sebab tujuan kita berpuasa ialah untuk kita menahan nafsu. Jadi kita kena makan sikit. Jadi jawapan maka dijawab oleh para ulama kial bahasan itu bukan isu dia makan sikit atau banyak. Kita makan mana yang perlu. Memanglah makan banyak terlebih-lebih itu benda yang makruh kan. Nabi SAW kata per anak Adam ni dibagi pada 3. Satu untuk makanan, satu untuk minum, satu untuk pernafasan. Tapi bukanlah maksudnya tak boleh nak makan sampai kita kenyang. Jadi mengatakan bahawa kita kena makan sikit je, itu tak sahih. Kita makan mana yang perlu. Kalau sikit perlunya, sikitlah kita makan. Kalau banyak, banyaklah. Ini bergantung pada setiap orang, kekuatan dia dan kemampuan masing-masing dan juga kalori intake yang diperlukan. Kalau orang yang kerja pejabat, duduk depan office, duduk atas kursi, duduk depan laptop, tak samalah dengan orang yang kerja berat. Maka dia perlu makan lebih banyak. Kan? Dia perlu energi lagi banyak. Jadi kat sini tidak terikat oleh Nabi. Nabi tidak mengikat dengan banyak mana. Sabit dia betul. Nabi makan kurma. Tapi kita ingat kurma itu ialah makanan ruji pada zaman Nabi SAW. Kalau kita kata sahabat dia makan kurma aja, ya sebab sahabat dia takkan nasi. Okay. Bukan saya kata kita menafikan makan kurma. Makan kurma itu bagus. Tapi makan kurma bukan makanan staple food. Not our staple food. Bila kalau bukan makanan staple kita, makanan ruji kita tak kenyang. Kita tak kenyang. Atau kita tak cukup kalori dan juga karbohidrat yang diperlukan untuk kita nak puasa. Dan kita ikut staple food, kita ikut negeri masing-masing. Walaupun kita kata yes, makan kurma itu ada padanya barakah juga kalau mengikuti sunnah Nabi SAW dalam bab bersahur. Wallahu ta'ala alam bissawab. Masuk satu lagi hadis tuan-tuan, sempat lagi insya-Allah satu lagi hadis. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila as-salat qala Anas kuntu li Zaid kam kana baina al-adhan was sahur qala qadru 50 ayah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu dari Zaid bin Thabit, ini riwayat sahabat daripada sahabat. Riwayat sahabat daripada sahabat. Ini sanad yang rare, sanad yang tak banyak macam ni. Sahabat daripada sahabat, dia bercerita kami bersahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau bangkit melaksanakan solat subuh. Okey, Anas berkata aku bertanya kepada Zaid, berapa rentang waktu, berapa jarak antara azan dengan selesainya sahur? Iaitu Nabi kata kadarnya 50 ayat. Maksudnya kadar Nabi berpuasa tu, kadar Nabi bersahur tu adalah kadar 50 ayat. 50 ayat sekitar mana? Sama ada 20 minit ke 15 minit. Maksudnya dah hujung-hujung dah. Kat sini hadis ni pengajaran dia pertama, galakkan untuk mentakhirkan sahur, melewatkan sahur. Yang kedua, galakkan untuk bersegera untuk solat subuh. Maksudnya lepas habis dia terus pergi solat subuh jemaah. Okey. Dan yang ketiga, dalil bahawa waktu imsak. Imsak maksud menahan diri daripada makanan minum adalah pada waktu subuh. Bukannya 10 minit sebelum subuh. Ia pada waktu subuh. Maksudnya dah azan subuh baru kita stop makan. Bukan baru stop makan. Azan subuh adalah waktu yang wajib kita stop makan. Sebelum tu tak wajib. Siapa nak stop makan sebelum tu terpulang. Masing-masing punya. Ada setengah dia awal lagi sebab dia nak siap-siap semua seumpamanya. Tapi orang yang kata adakah mesti kena tahan makan minum 10 minit mesti waktu imsak? Tidak. Waktu imsak
menahan diri pada makan dan minum dan seumpamanya adalah pada waktu masuknya waktu subuh. Betul Allah Ta'ala dalam Quran, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Makan dan minumlah sampai jelas antara kamu bezanya benang putih dan benang hitam. Benang putih dan benang hitam itu ialah subuh. Masuknya subuh. Kat sini jelas. Kata Syekh Al-Bassam, siapa yang kata ada dua waktu. Satu waktu imsak, yang kedua waktu subuh, bid'atun. Bid'ah, kata Syekh Al-Bassam. Bid'atun ma anzalallahu biha min sultan. Bid'ah yang Allah Ta'ala tak pernah memberikannya apa-apa bukti. Wa innama hiya waswasatu min syaitan. Ia adalah waswasah, ragu-ragu daripada syaitan saja. Nak kena habis awal. Yulbisa alaihim dinahum, supaya mereka boleh menyebabkan talbis, kekeliruan dalam agama mereka. Wa illa fa inna sunnatul muhammadiyata anna al-imsaka yakunu awal tulu'il fajr. Kerana apa dia? Ketahuilah bahawa sungguhnya sunnah Nabi itu, iaitu Nabi SAW makan dan minum sampai masuk waktu subuh. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.